Pada 7 April 2022, sebanyak 1,002 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian vaksin kepada 3,667 dos iaitu 8.5% dari kanak-kanak di dalam kumpulan umur tersebut. Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga mengongsikan kadar liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin meningkat kepada 62.1%. Sebanyak 362 kes baru telah dilaporkan, iaitu 335 kes hasil ujian ART dan 27 kes adalah hasil dari 910 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 137,947 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Terdapat 2 kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka memerlukan rawatan di unit rawatan intensif. Manakala 2 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 577 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 135,209 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 2,524 kes, iaitu 57 kes sedang dirawat di hospital, manakala 2,467 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB pagi tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil bagi ayahanda dan bonda serta anakanda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam iaitu Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Hadir Yang Berhormat Bin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis adalah sebahagian daripada program Ihya Ramadan Kementerian Pertahanan dan kegiatan-kegiatan keagamaan di bulan suci Ramadan. Juga hadir Major Jeneral Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Majlis serupa turut diadakan di kesemua surau ABDB termasuk Masjid Pulau Baru-Baru. Bagi menggalakkan setiap umat Islam sentiasa melazimi sunnah Nabi Muhammad SAW serta memupuk rasa mahabbah dalam membaca kalam Allah Subhanahu Wa Taala, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan awal pagi tadi menganjurkan program Tadabbur Al-Kahfi. Menyertai program Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pin Orang Kaya Saiful Molok, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Program dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah, diikuti dengan bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga ayat 31. Program secara maya itu dikendalikan dengan kerjasama Penggerak Belia Minda, Pusat Belia Kuala Belait, Penggerak Belia Impak, Pusat Belia Tutong, Belia Kelab Komuniti Belia Transformasi KKBT Pusat Belia Bandar Seri Begawan dan Belia Permata Hijau Pusat Belia Temburong. Bulan Ramadan adalah bulan yang sentiasa ditunggu-tunggu dan dirindukan oleh sekalian umat Islam dan mempunyai kelebihan yang sangat besar berbanding bulan-bulan yang lain. Baginda SAW dan para sahabat sentiasa merebut segala peluang dan menambah segala amal ibadah di bulan Ramadan
terutama ibadah puasa, penuh dengan keimanan dan ketakwaan, semata-mata untuk memperoleh ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, ibadah puasa juga berperanan menahan diri daripada melakukan perkara-perkara buruk dan sia-sia. Ia kerana bagi menghindarkan ibadah puasa yang dikerjakan hanya sekadar mendapat lapar dan dahaga semata-mata. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara mazmumah dan sia-sia. Oleh itu, bagi meraih kesempurnaan ibadah puasa, terdapat adab-adab yang perlu dijaga ketika menjalani ibadah puasa. Antaranya, pertama, mengawal dan menutup pandangan mata dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak dan dari melihat perkara-perkara yang boleh melalaikan hati dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menutup telinga dari mendengar perkara-perkara yang diharamkan supaya tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan sia-sia. Ketiga, menjaga lidah dari mengeluarkan kata-kata yang tidak berfaedah seperti berbual kosong. Lebih-lebih lagi kita semua dituntut supaya menjaga lidah dari mengeluarkan kata-kata yang diharamkan seperti mengumpat, berdusta, menyebarkan fitnah dan seumpamanya. Keempat, memelihara seluruh anggota yang lain seperti tangan, kaki dan sebagainya dari melakukan perkara-perkara yang haram dan tidak berfaedah. Bagi memudahkan keluarga yang ingin menyediakan juadah dengan segera, lebih-lebih lagi semasa berbuka puasa di bulan Ramadan, sepasang suami isteri menjual produk sejuk beku secara dalam talian. Apa yang menarik, produk bahan segar seperti daging dan ayam itu sudah pun diperap dan hanya perlu ditumis selama 8 ke 10 minit. Mula berkecimpung pada penghujung tahun 2020, kejayaan sepasang suami isteri ini bermula dengan hanya ingin merasa daging harimau menangis dari negara jiran. Namun, disebabkan masalah import, mereka berjaya mencipta resepi sendiri. Disebabkan permintaan yang tinggi, mereka juga mengeluarkan resepi-resepi sejuk beku yang berbeza selain turut menghadapi cabaran semasa berniaga. Kami mula dengan satu produk saja, iaitu daging harimau menangis. Tapi dalam masa 1 tahun itu, customer macam ada request dan kami kumpul feedback dan kami cuba keluarkan produk daging lain lagi, iaitu daging perap Nur Rahman. Dan dalam beberapa bulan kemudian lahir lagi ayam menangis meraung. Antara cabaran yang sering kami hadapi ialah kekurangan daging mentah berbanding dengan permintaan daging yang tinggi. Kemudian yang kedua ialah kenaikan harga dan kekurangan bahan mentah di pasaran. Dengan berkat doa serta dorongan ibu bapa dan ahli keluarga terhadap kerjaya yang diceburi, ia menjadi pembakar semangat untuk sepasang suami isteri ini tidak berputus asa. Kemahuan yang kuat dan keberanian juga menjadi kunci kejayaan dalam menceburi bidang perniagaan di samping menjana ekonomi negara. Bahasa jiwa bangsa merupakan pepatah yang membawa maksud bahasa adalah identiti sesuatu bangsa. Namun dalam era kemodenan globalisasi masa kini, mempelajari pelbagai bahasa asing akan dapat membantu individu memperolehi ilmu pengetahuan. Menyedari banyak kelebihan mempelajari bahasa asing, seorang belia tempatan mengambil inisiatif membuka kelas bahasa Korea kepada orang ramai tanpa batasan umur. 저는 타즈리나이라고 합니다. 저는 고려대학교에 다녀왔고 지금 인터넷으로 가르쳐주는 한국어 선생님입니다. 한국어 좋아하면 나랑 한국어 수업은 가입해 주세요.
one, yeah. So this is just a fun. Dayang Nur Fazrina Nazirah binti Muhammad Kamran Shah membuka kelas bahasa Korea secara dalam talian sejak tahun 2020. Pada masa ini, 20 orang dalam pelbagai peringkat telah mengikuti kelas tersebut. Menurutnya, mempelajari bahasa asing mampu meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan mudah memahami budaya asing. You can learn more about Korea in another perspective lah. So we can learn more, and then learning Korean ani pun is kind of a fascinating process lah, and people can gain new language skills by learning Korean language. Prize, so this one is Chon. Selain memperoleh maklumat baharu, kemampuan bertutur dalam pelbagai bahasa mampu menambah kreativiti seseorang. Ini diakui oleh salah seorang pelajar kelas berkenaan. Personally, this year I have my own goals, that is to learn a new language and to be able to read the Korean letters, the Hangul letters. I feel like kalau we travel nanti to Korea, it'll be easier because we know some few of the basic words. Pusat Ramalan Kaji Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi kawasan perairan negara bermula hari ini sehingga pagi Isnin 11 April 2022. Keadaan laut bergelora dengan ketinggian ombak dijangka mencapai 2 hingga 3 meter dan kelajuan angin sekitar 50 hingga 60 km sejam. Keadaan ini berbahaya kepada semua pengguna bot bersaiz kecil serta aktiviti rekreasi dan sukan laut. Bagi maklumat keadaan cuaca terkini, hubungi talian cuaca 114 atau layari laman sesawang www.met.gov.bn atau laman Facebook dan Instagram @Brunei Weather. Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama diteruskan pada bulan Ramadan dengan dinamakan sebagai Munajat Ramadan. Munajat Ramadan akan diadakan setiap hari Sabtu selepas sembahyang fardu asar secara maya. Orang ramai dialu-alukan menyertainya bagi bersama-sama merafakkan doa agar rakyat dan negara Brunei Darussalam terselamat dari segala bala bencana dan penyakit berbahaya khasnya wabak COVID-19. Untuk menyertai, layari pautan yang tertera atau ikuti secara langsung melalui Instagram Pusat Dakwah Islamia @pdi_kheu. Kawasan Kuala Belait dan kawasan Pandan 1 sehingga Pandan 5 serta sekitarnya akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah esok 9 April 2022 dari pukul 8 pagi hingga kerja-kerja pembaikan selesai. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan gangguan bekalan air atau tekanan air rendah adalah disebabkan oleh kerja-kerja pembaikan paip air PE berukuran 250 mm diameter di Jalan Setia Pahlawan, Kuala Belait. Bagi permohonan perkhidmatan tanker atau sebarang aduan berhubung bekalan air, hubungi talian Darussalam 123.